Assalamualaikum student. Hari ini saya nak tunjuk macam mana kita hendak hasilkan normalization berdasarkan form yang kita terima. Okey. Pertama sekali perhatikan maklumat yang ada di dalam form ni. Maklumat ni adalah berkaitan dengan customer invoice. Antara maklumat yang ada adalah maklumat customer, maklumat order dan juga produk yang diorder. So ingat kembali macam mana untuk menghasilkan new normalization. Dia ada beberapa step. Yang penting awak kena tahu skema relation, kena mula dengan nama entity, diikuti dengan field ataupun primary key dan field dan attribute bukan key. So macam mana nak mula? Okey, kita tengok this is the customer invoice. Maksudnya kat sini adalah untuk UNF abnormal form, awak kena start dengan invoice. Alright, dalam invoice ni apa ada, kita ambil saja semua field yang ada untuk abnormal form. So awak boleh start dengan order ID, order date, alright. Total di sini juga adalah maklumat bagi invoice. Kemudian diikuti dengan customer ID, customer name, address. Kemudian kita masukkan maklumat product ID, product description, finish, quantity, unit price, extended price. Alright, ini semua adalah maklumat untuk abnormal forms. Okey, kemudian the next step is first normal form. Dalam first normal form ni apa yang awak perlu buat? Untuk form mudah saja untuk kita asingkan. First normal form kita kena asingkan data yang berulang dengan data yang tidak berulang. Okey, macam mana? Okey, paling mudah yang atas ni, maklumat di atas ni, alright, adalah data yang tidak berulang dan maklumat di bawah ni adalah data yang berulang. So sekarang ni invoice, kita nak buat pengasingannya. Invoice ada sampai address. Okey, copy kat sini. Alright, tapi awak kena pastikan order ID di sini adalah primary key. Awak kena gariskan. Alright, kena gariskan. Kalau tak ada markah di sini primary key, and then ni adalah non-key attribute. Kemudian kita akan ada skema baru, iaitu produk. Okey, macam mana saya nak create skema baru? Tengok dekat yang first column ni adalah product ID. Product ID merujuk kepada maklumat produk. So kita akan buat satu skema baru, iaitu produk. Dia akan ada start product ID sampai extended price. Alright, dan jangan lupa product ID di sini adalah primary key. Okey, asalnya satu, kemudian kita pecah kepada dua. So make sure yang dekat many ni, yang banyak ni ada foreign key. Foreign key di sini adalah primary key daripada skema yang pertama, adalah order ID. Alright. Okey. Kemudian kita nak hasilkan second normal form. Untuk hasilkan second normal form, kita kena kenal pasti apa yang kita katakan sebagai functional dependency, right, ataupun partial dependency. So apa maksud external or partial dependency? Okay, normally yang untuk first normal form ni, dekat skema yang pertama kita copy saja. Kita akan cari pada skema yang kedua. Alright, apa maksudnya partial dependency ataupun functional dependency? Maksudnya kat sini kebergantungan
non-key attribute di sini kepada key attribute. Okey, dalam kes ni key attribute adalah product ID dan order ID. Ini adalah key attribute. Ini adalah primary key, ini adalah foreign key. So kita akan tengok mana antara field-field ni, iaitu product decision, finish, quantity, unit price and extended price yang bergantung kepada product ID atau bergantung kepada product ID dan order ID. So ini adalah jalan kerjanya. So kita akan lihat siapa yang bergantung kepada product ID. Alright, product description, ya, dia bergantung kepada product ID. Tanpa product ID, you tidak boleh explain this product description. Mungkin ada product description yang sama nama, tapi macam mana kita nak bezakannya berdasarkan product ID. Okey, finish juga adalah di bawah bergantung kepada product ID. Okay, finish dekat sini. But quantity di sini, okay, cuba kita lihat nilai quantity di sini berubah-ubah mengikut pelanggan. Mungkin pelanggan A beli 2, pelanggan B beli 3. So nilai yang berubah-ubah normally dia akan bergantung kepada dua kunci, iaitu product ID dan order ID. So ingat ya, nilai yang boleh berubah dia akan bergantung kepada dua kunci. So kita tak boleh letak product ID di sini. Tidak boleh letak quantity di sini. Tetapi unit price kita boleh letak sebab dia adalah fixed data dia. Maksudnya produk ID dining tables ni memang nilai dia adalah 800 unit price. Alright. So extended price ni adalah bergantung kepada berapa kuantiti yang kita beli. So untuk maksudnya dekat sini nilai extended price juga berubah-ubah. Maksudnya extended price bergantung juga kepada produk ID, not only produk ID tetapi kepada order ID. Tanpa salah satu ni you tak boleh jelaskan dia. Contohnya katakan saya beli produk ID 7. Extended price dia 1,800, 1,600. Tapi saya tahu tak produk ID ni ordernya daripada mana kalau tidak ada order ID. Sama jugalah katakan saya ada order ID nombor 1006 ni, extended price dia 1,600. Tapi saya tak tahu 1,600 ni bergantung produk ID yang mana. Tu maksudnya extended price ni mesti bergantung kepada dua kunci. So maksudnya kat sini skema yang baru kat sini, product ID dan order ID dapat menentukan quantity dan juga extended price. Alright. So jalan kerja dah ada. Sekarang ni kita nak masukkan dekat atas ni saja. Ini tak masuk dalam jawapan, ini jalan kerja macam mana nak dapatkan jawapan. Okey, produk sekarang dah tinggal. Alright, dah tinggal yang ini. Alright, kita ada product ID, okey, produk dah tinggal ni. Dan close. Right, jangan lupa ini adalah primary key. So sekarang kita wujudkan satu skema baru. Macam mana nak namakan skema baru ni? Mudah saja. Kita ambil combination between invoice dan product. Alright. Okay, dia ada dua kunci iaitu product ID dan order ID. Alright, dalam dia ada quantity dan extended price. Alright, so this one you boleh tutup. Okay, ini dua-dua ni adalah primary key, right, ataupun composite key dalam hubungan many to many. So ini saya boleh delete. Alright, settle untuk second normal form. Untuk third normal form, kita kena cari apa yang dinamakan sebagai transitive dependency. Apa maksud transitive dependency? Hubungan antara satu attribute dengan attribute yang lain tanpa primary key bagi relation schema tersebut masih lagi boleh dijelaskan. Untuk kes ni, awak kena lihat one by one. Okay, dekat invoice, ada tak transitive dependency? Okay, primary key adalah order ID. Okay, non-key attribute adalah order date, total, customer ID, customer name and address. Antara lima ni, ada tak yang mempunyai hubungan antara satu sama lain? Alright, so kita dapat detect customer ID, customer name and address mempunyai kaitan antara satu sama lain. Tanpa order ID di sini pun saya boleh jelaskan, saya boleh
jelaskan maklumat customer tadi. Ini yang kita masukkan sebagai transitive dependency, di mana kita kena keluarkan daripada skema ini. So sekarang ni invoice dah tinggal. Alright, invoice dah tinggal, order ID sampai sini. Alright, so don't close first, jangan tutup dulu. Kita ada skema yang baru iaitu customer. Alright, so customer, kita ada customer ID sampai address, jangan tutup dulu ya. Alright, jangan close dulu. Okay, address. So alright, so asalnya satu dan kita dah pecahkan kepada dua. Macam mana kita nak relatekan antara invoice dan customer? Use your logical thinking. Satu invoice, okay, so ini adalah primary key ya. Use your logical thinking. Satu invoice kita beri kepada satu customer. Dan satu customer mungkin dapat lebih daripada satu invoice. Maksudnya dia dapat banyak invoice. So banyak adalah di invoice. So banyak kalau banyak or many di invoice, maksudnya kat sini dalam hubungan relationship one to many, dekat many kena ada foreign key. So kat sini kena ada foreign key which is a customer ID. So now you can tutup. Alright. So tengok yang second one, ada tak transitive dependency? Untuk case ni tak ada transitive dependency sebab tiga attribute ni bergantung sepenuhnya kepada product ID. You tak boleh keluarkan daripada sini. So ini awak salin je balik. Begitulah juga dengan yang ketiga. Sebab yang kat sini dia tak ada transitive dependency. Alright. So you boleh salin je balik. Okay. So okay, at the end of the day, okay, kita dapat 4 table. So dalam sistem nanti kalau awak create, you akan create table invoice, table customer, table product and table invoice/product. Alright, so ini adalah salah satu cara macam mana kita nak buat normalization berdasarkan form yang diberikan. Okay, sekian, terima kasih.